Okay, uh, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya rasa kita dah boleh start kot. Macam biasalah, setiap 2 minggu saya akan buat live dan direkam lah. So macam biasalah, kalau siapa nak tengok rakaman, boleh tengok dekat YouTube lah. Okay, hari ni kita ada 5 point, nak kata topik tak juga, point, iaitu yang saya share lah sebelum ni dalam group. Yang pertamanya case study lah, kenapa Portboy Mart dan Circle K gagal, itu yang pertama. Yang kedua, new strategies lah, strategi yang digunakan oleh 7-Eleven untuk compete dengan Family Mart, E-Mart24, CU Mart dan sebagainya. Yang ketiga adalah adakah TTA masih lagi relevan daripada perspektif supplier lah, dan apakah langkah seterusnya untuk atasi benda ni. Dan yang keempat adalah business model KK Mart, dan yang terakhir adalah adakah perlu untuk convenience store ni beroperasi 24 jam, dan kenapa My News still can survive lah walaupun tidak beroperasi 24 jam. Dan yang terakhir adalah yang ni yang topik tambahan lah, impact SST 8% ke atas bisnes peruncitan, especially convenience store lah. C-store ni maknanya convenience store lah. Okay, saya rasa kebanyakan yang join ni pun saya kenal. So saya tak perlulah kenalkan diri saya lagi, sebab rata-rata yang ada dalam ni adalah yang pernah join lah. So hari ni kita akan bercerita 6 point tu lah, 6 point yang saya mention tadi tu. So kita akan banyak macam biasa lah, kita akan banyak buat pasal Syakirah ada raise hand. Ada apa ya, Syakirah? Ada soalan ni? Ada raise hand ni? Ya ke? Oh, kan tidak. Okay, tak apa. Okay, so kita pergi kepada yang topik yang pertama lah. Bukan topik, point yang pertama lah. So kebelakangan ni kita tengok convenience store ni banyak yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan, dan ada juga yang maintain, ada yang apa nama, yang dah shut down the business ataupun dah decline. So kita fokus pada Portboy lah. Kalau siapa tahu Portboy ni dia convenience store. Asal dia online tau, dia online punya grocery. So lepas tu dia buka outlet lah, lebih kurang ada 80 outlet rasanya. Dia famous ataupun top masa PKP 2020-2021 lah. Dia buka outlet, dan 2022 tu kemuncak dia lah. Kalau tak silap saya 2022 kemuncak dia. So apa yang berlaku dekat Portboy ni, bila dia pada Singapura, saya nak cakap dia scammer pun saya tak berani, tapi rata-rata staff, ada seorang staff lah bekas Portboy yang ada kontak saya, minta tolong tanyakan kerja lah. Dia mungkin adalah orang kata apa, nak kata dia punya apa nama, dia punya ciri-ciri tu ada, kerana sebabnya satu, kita agak terkejut bila Portboy satu ketika telah jual barangan dia, semua barangan yang ada dalam apa nama, dalam outlet dia below cost, rasanya 50% murah lah daripada harga cost lah. So yang tu pun dah macam satu kepelikan lah, sebabnya memang tak pernah dibuat orang lah nak lower down the price sampai 50%. So saya mengagak something wrong.
bila dia buat jualan yang begitu murah. And finally benda tu betul, dia just bungkus dan lari. Banyak supplier yang terkesan yang tak dapat payment, salah satunya di KSH lah. KSH mereka berhutang di KSH lebih kurang berapa ratus, 600, 700 ribu kot kalau tak silap. Sebab kawan saya ada dalam DKSH, dia pun bagi tahulah. So modus operandinya macam hit and run lah. So itu yang berlaku lah. Nak kata dia gagal sepenuhnya tu tak juga. Dia mungkin dah dirancang, dan of course lah dia punya margin 100% sebab dia tak bayar supplier, dia lari macam tu. Dan yang menyedihkan adalah staff diberhentikan 24 jam dan kedai tutup serta-merta. Semua kena game. Baik supplier, baik kontraktor, baik staff, semua kena game. So itu yang berlaku lah dekat Port Boy. So itu dari segi Port Boy lah. Dan boleh tanyalah kalau nak tanya. So seterusnya Circle K lah. Circle K ni kalau tahu sebelum ni Circle K ni dia bawa Mofas dagang. So dia gagal. Okay, ini kita boleh katakan gagal lah. Dia punya strategi dia tu lah tak orang kata apa? Tak dirancang yang tak sepatutnya lah. Antara faktor kegagalan paling besar adalah dia guna walk-in chiller. Kalau siapa tahu walk-in chiller, kalau dulu 7-Eleven ada pakai lah tahun 2004-2005, dia maknanya kita boleh masuk dalam chiller tu, boleh simpan stok dalam tu. So dia orang masih lagi pakai benda tu walaupun masa tu kebanyakan kompetitor dah tukar kepada wall chiller yang mana kita just buka belah belakang tu dan stock up daripada belakang lah, ataupun daripada depan. So tak perlu masuk dalam chiller tu. So disebabkan tu, sebab walk-in chiller ni dia punya kos elektrik dia sangat tinggi. So disebabkan itu sale dia tak mencapai sasaran dan overhead dia meningkat. So dia tak boleh nak tampung overhead lah. So apa yang berlaku, dia boleh bertahan dalam, tak silap saya, 4-5 tahun kot. Then tutup. Circle K tutup. Tu yang berlaku lah Circle K disebabkan kegagalan mereka untuk kawal overhead. So kalau kita tengok yang terbaru, lanjutan daripada tu, yang terbaru adalah IluSmart. Walaupun IluSmart ni kita tak cakap dah di konsep macam 100% convenience store, tetapi dia lebih kepada mini market lah, lebih macam 99 Speedmart. So ramai yang tanya kenapa dia ditutup serta-merta. Saya tak pasti punca dia, tapi apa yang saya boleh cerita berdasarkan pengalaman saya masa dihadapi, sebab IluSmart ni antara outlet yang saya buka account lah. So apa yang saya boleh cakap adalah asalnya IluSmart ni, dia ni orang kata di guide ataupun dibantu oleh Nestle. Nestle yang manage dia punya DC. Kalau perasan dulu IluSmart ni hampir 80%, 90% barang dalam IluSmart ni adalah barangan Nestle. So macam mana dia orang boleh rapat dengan Nestle ni? Ustaz Abid masa tu kalau tak silap saya dia pergi tabligh ke. So one of the director Nestle pun ahli tabligh juga, so dia jumpa macam masa tu lah. So masa tu dia orang boleh close deal lah untuk buat business. So kita tahu masa IluSmart ni, masa dia punya zaman kegemilangan adalah masa zaman PKP, bila Ustaz Abid banyak bantu mereka yang terkesan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan tu kan. So dia banyak bantu. So orang nampak dia support IluSmart ni. IluSmart ni banyak buka lah masa tu. Dan kebanyakan barangnya adalah Nestle. Dan Adabi juga dapat tempat lah di IluSmart. Dan masa tu dia merupakan salah satu orang kata good paymaster lah
So kalau dia order barang dalam masa 3 hari dia dah bayar dah, dia just transfer je. So apa yang saya simpulkan ialah ini saya tak nak cerita dari segi peribadi lah. So saya lebih menekan, saya tengok dari segi business punya perspektif. Apa yang saya nampak ialah pengurusan Illusmart tu sendiri. Bila kita berhubung, kebanyakan lah, yang handle operation dan merchandising adalah adik-beradik. Adik dia operation dan adik ipar adalah merchandising lah. So banyaklah yang masa tu saya rasa dia punya dealing ataupun proses tu yang pelik lah, tapi kita sebagai klien kita cuma follow je lah dan sebab kita nak bisnes. So dalam masa yang sama juga kalau ingat lagi mereka ada Ustaz Abid ni ada konflik dengan Ustaz Firdaus Wong. Saya tak pastilah apa yang diorang bergaduh tu, mungkin dari segi personal lah. Tapi apa yang saya boleh cakap masa tu Ustaz Firdaus Wong ada retail outlet juga dipanggil Kampung Grocer. So Kampung Grocer ni masa tu dia ada satu outlet je dekat Shah Alam dan saya yang pergilah jumpa Kampung Grocer, tapi saya tak sempatlah jumpa Ustaz Firdaus Wong. Tapi problem dengan Kampung Grocer adalah mereka hanya ada satu outlet tapi nak minta macam-macam lah, nak minta rebate, nak minta sewa gondola lah apa semua, which is saya tak boleh layan lah kalau setakat satu outlet, tak memberi pulangan kepada Adabi waktu tu. So itu dia orang gaduh dan ada juga yang kata ada staff yang mengadu tak dibayar gaji, kena potong gaji lah. So saya tak kisahlah itu, tapi yang saya boleh simpulkan kenapa Illusmart tak boleh bertahan adalah disebabkan pengurusan di mana istilah nepotisma tu kot. Nepotisma lah satu. Keduanya bila mereka terlampau banyak minta free stock daripada Nestle untuk program CSR. So Nestle of course lah berkira-kira lah untuk support, sebab yelah mana-mana company yang berasaskan keuntungan, kalau nak buat CSR pun dia mesti nakkan ROI, return on investment. So kalau tak dapat pulangan, so diorang susah lah nak support. And at one time tarik handbrake lah, Nestle tarik handbrake dan banyak yang orang kata apa, banyak yang stop supply dekat Illusmart. So that's why bila dia tak boleh nak maintain and orang kata apa, decline lah dia punya business, dan last sekali dia orang decide untuk tutup lah. So itu yang berdasarkan apa yang berlaku lah di Illusmart, Potboy dan juga Circle K. Ada soalan sebelum kita pergi ke poin kedua? Kalau tak ada, saya terus ke isu yang kedua lah. New strategy of 7-Eleven untuk compete dengan kompetitor dia lah, macam saya sebut tadi, Family Mart, E-Mart24 kan. So 7-Eleven ni saya boleh ceritalah sejarah dia, sebab saya lama dekat 7-Eleven ni, 9 tahun, almost 1 dekad saya dekat 7-Eleven ni. Okay, 7-Eleven ni asalnya, saya cerita sikit sejarah lah. 7-Eleven ni asalnya dia adalah merupakan di bawah Antah Group sebelum tahun 2000 lah, 90-an dulu. Kalau kita ingat 7-Eleven ni dah lama dah dekat Malaysia ni. Tapi dia bawa Antah Group. Antah Group ni di bawah Kerabat Negeri Sembilan lah. So masa tu saya tak join lagi. Saya join bila Berjaya yang ambil alih. So saya join 2003 di 7-Eleven. So masa tu 7-Eleven masih lagi ada berapa outlet lah, 200 lebih kot, 200 atau 300 lah. So bila Berjaya ambil alih, diorang expand outlet lah. Dia buka banyak outlet. So
bila dia buka banyak outlet masa tu, East Coast pun tak ada lagi. Kawasan Pantai Timur dia banyak dekat KL lah masa tu. So dia banyak lah orang kata improve dia punya business model. So masa tu masih lagi di bawah dia orang punya nama, orang kata nama company masih lagi bukan macam sekarang di bawah 7-Eleven Malaysia Sdn Bhd. Dan dia punya bila public di public listed kan dia jadi 7-Eleven Malaysia Berhad, tapi sebelum tu dia di bawah CSSB. Masa tu CSSB ni di bawah, entah lagi lah, dia orang tak tukar lagi nama tu, Convenience Shopping Sdn Bhd, di bawah CSSB, Convenience Shopping Sdn Bhd, tahun 2003-2004 lah. So bila selepas tu new management, so dia orang tukar lah kepada 7-Eleven Malaysia Sdn Bhd masa tu, dan sekadar dah Berhad lah. So 7-Eleven ni asalnya dia merupakan orang kata legend lah untuk model bisnes untuk model bisnes convenience store waktu tu, sebab masa tu KK Mart semua belum ada lagi. Pesaing dia cuma, kalau tak silap saya, My Kiosk lah, kios yang warna biru tu. Saya dengar itu anak Tun ada share, saya tak tahulah sejauh mana kebenaran dia, tapi yang saya tahu masa tu yang jadi kompetitor dia adalah kios tu lah. My Kiosk ke kios, saya tak ingat, masa tahun 2004-2005 lah. So 7-Eleven ni dia mengalami beberapa, nak kata revolusi pun iyalah. Dia at one time the whole group of McDonald's join 7-Eleven. So bila diorang join 7-Eleven, banyaklah pembaharuan dibuat, especially dalam bidang F&B lah. So 7-Eleven masa tu dah explore bahagian F&B, tetapi bukan yang macam sekarang lah. Dia lebih kepada macam satu section yang kecil je, dan dia punya produk pun tak banyak, dan lebih kepada local produk, tak macam yang dia buat Seven Cafe ni. Seven Cafe ni totally dia orang kata apa, buat transformasi lah, transformasi perniagaan. Tapi dulu dia orang tak buat macam tu. Dia lebih kepada whatever yang nasi lemak, apa lagi, berbola, dan pisang, dia local punya produk lah. So saya terlibat dalam food service ni di 7-Eleven lepas di transfer bukan transfer department lah, transfer division lah. So bila transfer division tu bahagian food service tahun 2000 berapa lah, 2010 kata saya transfer division daripada in-store service ni yang bahagian mobile phone reload yang top up ni, saya transfer ke food service lah, F&B. So banyaklah yang kita cuba buat, antaranya cuba buat style McD, iaitu pagi kita macam McD kan ada breakfast punya set, lunch, dinner. So kita pun cuba buat macam tu. Tapi tak sukses lah, sebabnya satunya dari segi sistem kita tak boleh nak support masa tu. Keduanya kita terlampau, orang kata apa, 7-Eleven waktu tu terlampau straightforward. Dia tak ada menawarkan wifi, tak ada menawarkan tempat duduk, just grab and go je lah. So walaupun kita try to compare dengan 7-Eleven Thailand yang diuruskan oleh CP, Charoen Pokpan. So saya buat kajian, finally kita tak boleh nak follow macam CP waktu tu, sebabnya kita tak ada, macam mana, senang cerita, di Thailand tak ada mamak, sini ada mamak. So orang compare mamak lagi advance daripada 7-Eleven waktu tu, di mana harga yang sama, dia orang beli produk barangan harga lebih kurang je. Kalau dekat 7-Eleven waktu tu ada CP punya produk, so RM7, RM8. So orang kata apa, harga yang sama, tapi makanan yang dia dapat dekat kedai mamak, mi goreng ataupun nasi goreng sekali dengan air dengan servis sekali. Kalau dulu di 7-Eleven kita beli, kita kena buat sendiri. Satu. Keduanya mamak ada wifi masa tu, dan mamak ada TV lah, so kita boleh tengok
EPL lah, English Premier League, tapi di 7-Eleven tak ada. So itu antara yang menyebabkan yelah tak berapa nak sukses lah. Dan masa saya di 7-Eleven, kita ada buat juga private label. Private label ni OEM lah. So kita ada buat roti Seven Salad kalau tak salah saya. Kita collaborate dengan satu company ni daripada company ni asalnya daripada Belgium, namanya Puratos. Dia develop produk yang mana roti lah. Roti ni daripada Mighty White Bakery, tapi disebabkan kita dah masuk dah, produk tu dah masuk, Seven Salad tu dah masuk, menu semua dah buat, dan kita tak boleh nak bertahan lama pasal masa tu salah satu daripada rakan atau business partner tu tak ada CJ halal. So tak boleh nak jual sebab 7-Eleven ni dia sangat menitik beratkan CJ halal lah. So itu zaman-zaman diterajui oleh orang-orang McDonald lah masa tu. So banyaklah yang kita cuba buat, antaranya strategi jom duit. Kalau dalam bahasa Malaysia buat duit lah, tapi kalau Englishnya jom do it. Yang Nike tu kan, do it kan. So antara yang strategi jom do it tu adalah kita nak try konsep macam McDonald's, tapi dalam konteks convenience store untuk naikkan margin, sebab F&B ni margin dia tinggi. Especially kalau Slurpee kalau tak silap saya margin dia 70%. Dan memang siriman tinggi lah kalau dalam istilah retail ni, dia dalam kategori star performance lah. Namun ada beberapa kata halangan lah, especially yang halangan paling ketara adalah kita punya sistem masa tu, sistem ordering kita, sistem nak setkan menu F&B tu sendiri. Sebab masa tu saya cakap terang 7-Eleven waktu tu pakai Store Hub. Store Hub ni tak tahulah sekarang kan, dulu kita agak macam tak boleh nak maintain kat dia bila ada multiple store. Kuantiti yang bila store tu banyak, bilangan yang banyak, dia orang tak boleh nak stable lah sistem tu. Dululah, tapi sekarang dia dah tukar dah yang lain. So bertitik tolak daripada situ, bila dah sampai satu peringkat, ramailah yang keluar daripada 7-Eleven dan mereka pun bertebaran lah. So orang-orang 7-Eleven ni lah yang asalnya yang mula-mula buka KK Mart, Family Mart, 99 Speed Mart, antara yang penyumbang kepada pembukaan kompetitor lah, even E-Mart 24 dan sebagainya lah. So kalau tengok business model lebih kurang macam 7-Eleven lah, sebab 7-Eleven ni saya boleh cakap the school of retail lah dalam konteks convenience store. So namun sekarang kalau kita tengok 7-Eleven dah ke belakang. Saya tak tahulah kalau pandangan orang lain. Kalau pandangan saya nampak macam terkebelakang sedikit berbanding dengan FM atau Family Mart. Sebabnya dari segi konsep convenience store tu, Family Mart lebih ke depan dan dia menawarkan makanan yang walaupun dia F&B, tapi dia menawarkan makanan yang orang rasa ada wow factor, iaitu macam oden lah dan makanan-makanan Jepun ni. So itu yang menyebabkan orang tertarik dengan Family Mart di samping dia punya konsep dan sebagainya. Sebab saya boleh cakap 7-Eleven ni pada saat inilah mungkin dia berada dalam keadaan yang sangat selesa ataupun comfort zone. So that's why bila dia terpaksa buat strategi baru, 7 Cafe yang sekarang dia orang tengah rancak renovate outlet. So bagi saya mungkin dia perlukan masa lah untuk dia on the right track, sebab masa tu dia terlampau selesa, dia tak kisah untuk orang lain ke depan. Mungkin dia dah sedar kot dia
dah ke belakang, so dia terpaksa berubah lah, sebab dia statik pada konsep yang sama. Itu yang pertama. Keduanya, at one time before 7-Eleven pernah diterajui oleh orang-orang daripada Giant. So masa tu saya dihadapi lah. So saya agak terkejut bila 7-Eleven saya boleh katakan macam kehilangan hala tuju bila diorang buat konsep jualan retail ni macam pasar raya atau marketnya style. Saya ingat lagi diorang pergi letak kat depan double decker punya snack, satu polybag yang besar tu jual secara borong. Padahal dia convenience store. So masa tu saya terfikirlah macam mana diorang, apa strategi diorang. Takkan diorang nak buat macam hypermarket, sedangkan dia punya convenience store kalau dia buat macam tu, dia orang ada space ke untuk display begitu banyak produk. So then slowly dia tukar balik kot kepada convenience store, and that's why sekarang ni dia buat macam orang kata apa dia appoint local punya chef untuk develop produk yang menggunakan local bahan mentah lah, raw material. Dia cuba nak buat kelainan lah kat situ. So kalau daripada situ kita tengok makin rancak lah, walaupun kita tahu dalam keadaan ekonomi yang getih ni, tapi masing-masing nak menunjukkan yang mereka ada kelebihan dan dapat menawan hati customer lah, ataupun untuk jadi market leader dalam konteks convenience store. So ada soalan mengenai 7-Eleven ke apa ke, atau mana-mana convenience store? Saya buka untuk soalan sebelum kita pergi ke point yang ketiga lah. Ada soalan? Boleh type dekat chat ataupun secara inilah percakapan lah. Tak ada. Okay, tak ada. So kita ke yang point yang ketiga lah. TTA. Kalau sebelum ni siapa yang pergi kelas ataupun pergi online atau menghadiri kelas online saya akan ceritakan pasal TTA. Orang kata kita punya back end margin lah untuk kita dapat daripada supplier. So sekarang ni persoalan dia, relevan lagi tak TTA ni kepada business convenience store? Jawapan saya, ya dan tidak. Ya adalah bila masih lagi kita perlukan listing fee, kita perlukan scan rebate, kita perlukan kita perlukan incentive rebate, dan itu untuk ya lah. Manakala untuk jawapan tidak adalah bila kita charge sesuatu rebate yang tak memberi pulangan kepada supplier. Contoh fixed rebate ataupun unconditional rebate tak bersyarat, yang macam saya pernah cakap yang duit PAU tu lah, yang charge 3% setiap kali dia buat payment, supplier buat payment, kita potong 3% ke 2.5% ke for nothing. That one memang ramai yang dah supplier yang dah sedar, dan diorang dah tak macam tak macam nak support lah rebate yang macam ni, ataupun convenience store yang charge benda-benda yang macam ni. Sebab bagi diorang, dia tak dapat pulangan modal, tak dapat pulangan daripada charge tersebut, dan lebih baik dia bagi rebate tu terus dalam orang kata front margin. Maksudnya dia dah kira siap-siap tanpa perlu bagi rebate belakang ni ataupun back end rebate ni. So that's why banyak juga yang supplier yang kurang berminat lah dengan rebate ni. That's why they come out dengan insentif. Contoh, saya boleh bagi contoh bila mana kalau siapa tahu
kalau masuk 7-Eleven dah tak ada lagi dah. Spritzer memang dah keluar lama lah. Dan begitu juga dengan Nona. Ketupat Nona sebelum ni ada, dah tak ada. Kicap Kipau Sudang pun dah tak ada. So dia orang dah macam yelah, sebab banyak channel yang dia boleh masuk, kenapa dia perlu nak rely pada satu-satu kedai ni atau convenience store ni. So better dia pergi tempat lain. So itu yang berlaku lah. So macam saya cakap tadi, TTA ni masih relevan untuk certain part dan tidak relevan untuk part yang lain. Ada juga yang guna strategi di mana dia orang untuk orang kata apa menangi hati supplier, dia orang tak charge listing fee. Macam saya pernah cakap sebelum ni lah, bukanlah tak charge free terus percuma. Maksudnya dia orang macam untuk 3 bulan pertama dia orang tak charge, tapi lepas 3 bulan bila produk tu dah jadi permanent, barulah dia orang charge lah. So win-win untuk supplier dan juga retailer lah. So yang buat benda ni ada of course lah 7-Eleven dah buat start buat ni, tapi yang lain-lain saya ada juga yang tak masih lagi menggunakan konsep yang ni jugalah, yang masih lagi charge lah. So disebabkan itu banyaklah yang supplier yang agak berhati-hati, dan diorang pun dah nak kata blacklist tak juga. Diorang dah bagi tahu lah, okay, yang ni mungkin diorang tak nak masuk, dia mungkin masuk yang lain. Itu yang apa kata TTA ni lah. So antaranya adalah yang rakus lah ambil TTA terlampau banyak ni adalah KK Mart lah. KK Mart ni kalau siapa pernah deal, saya pernah berurusan dengan KK Mart ni. So dia tak ada isu nak masukkan produk, dia welcoming produk untuk disenaraikan dalam outlet dia, tetapi listing fee kena bayar, satu. Keduanya listing fee kena bayar. Keduanya tak boleh nak nego. Maksudnya kalau kita nak nego, kita kena sebab dia punya negotiation ni pelik sikit tau. Maksudnya kalau kita bayar full, sebab dia punya charge RM70 per SKU per outlet. So katakanlah kita kena bayar 60,000 contoh. 60,000 ni kalau kita tak nego untuk kurangkan harga, kita boleh buat orang kata apa, bayaran ansuran. So bayar ansuran, so dia akan kira 3 kali bayar lah. Okay. Tapi kalau kita nego, dikurangkan harga tu, tapi dia akan potong lump sum, maksudnya payment dibuat. So memang sakit lah supplier. Lagi satu, dia punya orang kata apa, GE, Gondola N punya rental. Biasanya kita kalau pasar raya, kita akan bagi sewa satu GE tu lah kan, 400 lah, 300 lah. Tapi kalau KK ni by layer, tak silap saya 30, 40, 50 eye level kan. Eye level 50, atas sikit 40, atas sekali 30. Kita pergi kat eye level balik 50, bawah pada eye level tu 40 dan bawah sekali 30. Tu dia punya formula lah. So then dia minta lah new store support apa semualah. So banyak yang lagi satu, ini berdasarkan pengalaman lah. So dia orang dia punya kadang-kadang bukan dia sajalah, kebanyakan convenience store ni bila dia terlampau banyak dia nak manage, kadang-kadang bukanlah kata tak nak bayar, dia lewat terlebih due. Itu yang berlaku lah. Dan bila main dengan convenience store ni pula, macam contohnya macam bila ada DC, kita selalunya supplier akan berhadapan bila dia hantar dekat DC, barang tu tak keluar ke outlet. So kita pula kena pergi tengok kat DC tu kenapa barang tu tak keluar. So bila tak keluar lama, dia akan return balik. Itulah dilema yang dihadapi oleh supplier. So itu yang kalau kita nak buat DC, lanjutan daripada tu lah. Kita nak buat DC, kita kena consider lah macam mana punya DC punya management. So ada juga yang buat
trading term yang dia split, maksudnya DC 1.A, outlet 1.A. So sakit lah kat supplier lah, DC dia kena charge dan dia kena, yang merchandising dia kena charge pun ada lah. So dia banyak lah dia punya game yang convenience store yang modern ni buat. So kita sebagai yang baru nak masuk dalam convenience store punya game, so kita mungkin boleh belajar lah macam mana kita nak improve kita punya model business kita. Of course lah, kalau kita baru ada 1-2 outlet, kita pergi kepada kata apa, lebih kepada cari barang yang lebih murah, kita buat analisis cost, dan bila kita dah besar dan bila supplier dah macam tengok kita dah macam gegasi lah kan. So mungkin kita bolehlah setkan TDA ni, tetapi yang memberi situasi menang-menang lah, jangan terlampau nak sembelih sangat supplier lah. Sebab yelah, macam saya cakap sebelum ni, supplier ni dia sesama dia orang yang boleh bercerita. So especially kalau kita ni bayar tak ikut, tak follow the due, so itu problem dia nanti. So orang akan tahu dan orang akan berhati-hati lah untuk listingkan barang dia orang dekat outlet kita lah. So antara itu yang TTA punya peranan, dan juga bagaimana kita nak tackle supplier lah kalau kita adalah new player dalam convenience store. So ada soalan untuk convenience store? Kalau tak ada, okey. Kita ke poin yang keempat lah, iaitu business model KK Mart. Kalau siapa tahu, KK Mart ni dia asalnya, saya tak tahu dia nak kata convenience store ke apa ke, saya tak tahu konsep dia. Tapi apa yang saya tahu, KK Mart ni dia orang ada, macam ni cakap dia orang ada kekuatan dia orang sendirilah. Kekuatan tu bukan dari isi, kekuatan daripada back end margin lah. Yang macam saya cerita tadi lah, trading term, charge yang pelik-pelik semua kan. So tapi nampak dia orang punya orang kata apa, expansion, store expansion tu kita nampak. So yang sekarang ni saya nampak dia orang dah fokus kepada luar. Kuantan pun dah banyak dia buka. So saya tak tahulah kenapa Kuantan ni dah jadi macam tempat orang kata apa? Tempat untuk big player daripada KL untuk invest dekat bahagian Kuantan. Tapi saya ada borak lah sebelum ni. Saya ada pergi Pasaraya Salamku. Saya pernah borak lah dengan Salamku ni ada di Kelantan. So saya pernah borak dengan one of the manager je lah. So apa yang saya dengar pun saya rasa logik lah. Dia kata doesn't matter lah Pahang ke, Terengganu ke, Kelantan ke, kebanyakan supplier akan fokus ke Pantai Timur. Pasalnya dekat KL tu dah orang kata dah market dia dah matured. So that's why dia orang pergi dia fokus ke Pantai Timur. That's why banyak yang try masuk Kuantan, contohnya Family Mart yang dia orang dah dapat apa, sejalan kan, okay, dia fokus. Lepas tu tak lama lepas tu Imart, lepas tu yang terbaru adalah KK Mart. So dia orang dah nampak di mana East Coast ni masih lagi yang kata apa, masih lagi hijau lah, masih lagi hijau dari segi market, belum lagi matured. So that's why ramai yang masuk ke market Pantai Timur. Banyak yang masuk market Pantai Timur, especially kalau antara 3 negeri lah, saya boleh cakap Kelantan is the best lah kalau nak masuk. Sebab purchasing power dia tinggi, dan saya tengok yalah, Lotus masuk make money sebelum ni, lepas tu Aeon, dan sekarang Maidin pun dah invest gila-gila sampai buka outlet paling besar di Asia Tenggara ke, tak salah saya di Tunjung. So Kelantan is the best lah among 3 negeri lah, Terengganu, Pahang dan Kelantan lah. Kelantan is the best lah. So that's why ramai yang dah fokus pada Pantai Timur. Cumanya kerajaan negeri ni ada polisi lah. Polisi tentu macam yang saya tahu nanti National Prima tak boleh masuk.
Tapi yang macam Pahang boleh masuk. Sekarang ni Pahang especially Kuantan, dia mengamalkan dasar pintu terbuka. Maksudnya semua orang boleh masuk lah. So kalau dulu, kalau kita tahu dulu Kuantan ni hanya local retailers je yang ada. Macam contoh Tuna Manja, Pantai Selamat. Sekarang ni dah banyak yang masuk. Dan convenience store tak payah cakap lah. Family Mart tu dekat petrol station pun dia dah ada. Dekat Caltex pun dia dah ada. So itu yang berlaku sekarang lah. So kalau nak tambah cawangan, saya rasa boleh explore kat Pantai Timur lah. So ada soalan berkenaan dengan business model KK Mart ni? Tak tahu nak share apa-apa ke? Tak ada. Kita tengok kepada point yang seterusnya lah. Adakah relevan ataupun perlu ke convenience store ni atau kedai sebeneka ni beroperasi 24 jam? Bagi saya dulu dulu mungkin ya. Contohnya macam 7-Eleven, dia beroperasi 24 jam. Tapi lepas PKP, dia orang revise balik certain outlet yang 24 hours, certain outlet yang sampai pukul 12 kalau tak salah saya lah. So tapi nak kata relevan 100% kalau konteks yang dulu, My News bukan 24 jam tapi dia still boleh survive. So apa yang kita boleh tengok adalah tarikan dia lah, apa kelainan outlet tu bawa yang buatkan orang datang. That is the orang kata most important lah berbanding dengan kita orang kata lanjutkan operasi kedai tu 24 jam. Tak semestinya beroperasi lebih lama kita akan dapat lebih sale. Sebab saya pernah jadi store associate dekat 7-Eleven dulu. Memang kalau certain area, kalau dia 24 hours pun, especially kawasan bandar, dia yelah boleh survive lah, orang akan masuk. Tapi kalau kawasan kampung tu memang malam tu dah suram lah, dah tak ada apa. Tapi yelah dia punya utility akan bertambah. That's why dia terpaksa jual harga pada harga yang tinggi untuk dapatkan margin at least 40% lah untuk cover dia punya utility cost. Tapi benda ni diorang revise balik bila PKP lah. Bila PKP tengok macam ada yang boleh survive, ada tak boleh survive. That's why dia revise. Dan sekarang ni kebanyakan 7-Eleven ni dia dah control dia punya overhead. Kalau dulu masa zaman saya, setiap 2 minggu memang area manager, field manager seluruh Malaysia akan turun meeting dekat HQ. Tapi sekarang diorang lebih kepada online punya meeting lah. So, sebab sekarang ni kata cost saving. Begitu juga dengan Family Mart pun bukannya 24 hours juga. Macam contoh saya tengok kat Jerantuk pun sampai pukul 12 lah. So it's not necessary lah kalau nak maintain 24 hours. Mungkin certain area boleh lah, tapi certain area tak perlu pun sampai 24 jam. Sebab yelah kita operate tu, utility kita meningkat kan, bergerak. So itu menyebabkan cost overhead meningkat lah. So itu yang menyebabkan kita bukan kita lah, itu yang menyebabkan convenience store banyak yang dah revise dia punya operating hours. So saya harap siapa yang nak main CVS ni boleh consider lah on the waktu operasi tu tak perlulah sampai 24 jam. So mungkin lah sampai pukul 12 ke, pukul 1 ke, pukul 2 ke, then boleh close lah. So kita sekarang ni sebab kena faham, sebab zaman ni zaman orang berkira-kira untuk berbelanja. Bila orang berkira-kira untuk berbelanja, dia orang akan of course satu pricing lah dia akan tengok. Keduanya
dari segi yang kata apa, adakah barang tu keperluan ataupun kehendak. So kalau keperluan okeylah dia orang akan beli, tapi kalau kehendak dia orang akan berkira-kira lah. Sebab yalah kita punya nilai mata wang pun dah jatuh, lepas tu barang pun yalah mahal. So that's why peruncit macam modern trade ni, yang convenience store ni, diorang kena, orang kata apa, kena ambil um, kena pertimbangkanlah faktor-faktor ni. That's why antaranya ialah mengurangkan operating hours lah daripada 24 jam kepada mungkin sampai pukul 1, pukul 2 sajalah untuk cost saving. Begitu juga dari segi staff yang ada di outlet, bukan lagi macam dulu every orang kata apa every shift ada 2 orang, mungkin ada yang 2 orang, ada yang seorang. So tengok pada keperluan lah. So itu yang diorang revise sekarang. Dan ada yang macam 7-Eleven ni, diorang ada tukar tau lampu tu masa zaman saya lagi. Diorang dah tukar pada LED yang lebih jimat elektrik. So benda-benda macam tu lah diorang buat sekarang. So itu yang orang kata apa, untuk mengurangkan dia punya cost, tetapi memaksimumkan dia orang punya profit. Okey, saya buka untuk soalan. Sebab yang ini bukan kelas, ini macam saya cakap lah, ini lebih kepada santai-santai. So kalau ada soalan ke, ada pandangan, boleh utarakan sebelum kita lah lebih topik SST lah. Saya buka untuk soalan ataupun untuk share ke. Sebab ini lebih kepada santai, bukannya training. Ada siapa nak share idea ataupun nak tanya ke apa ke? Ya, DP Grocery Store. Ada, boleh, sila. Hello, dengar Ya. ya? Okay coach, okay. Sekarang ni ya, okay, masa time PKP ya, macam KK Mart tu 24 jam, so dia punya harga pun lebih pricey like 7-Eleven. Yup. Tapi sekarang tu KK Mart dia offer harga ramah, macam gula dia jual RM2, Maggi pun dia jual RM3. So apa bezaan? Apa maksudnya apa dia punya soalan apa? Sebab KK Mart tu dulu macam pricing 7-Eleven. Ya, betul. Dia murah Sebelum sikit je. Dia PKP. murah sikit je. Tapi sekarang tu dia lebih jimat. Macam Speedmart dia jual sekilo gula pun RM2. Macam dia pun program ramah. Ya. Okay, so maksud you macam mana dia buat tu? Is it? Ya. Okay, faham. Okay, faham. Okay, itu yang saya cakap tadi. KK Mart ni dia banyak dapat support daripada supplier. Mungkin saya boleh cerita sikit lah macam mana dia punya mekanik ataupun kaedah dia lah. So biasanya sebab dulu masa saya di Adabi, dia pun ada buat pricing yang macam ni, tapi dulu bukan jualan ramah lah, dia ada konsep lain lah, tapi nama lain lah, tapi konsep yang sama. Cuma dia akan dapatkan kata apa, subsidi ataupun rebate daripada supplier. Maksud subsidi ni maksudnya macam ni. Okay, walaupun dia dapat kos yang sama, tapi dia nak jual murah. Saya bagi satu contoh dia dipanggil macam scan rebate. Contoh, kos dia dapat RM3 dan dia jual RM4. So dia dapat RM1 lah margin. Tapi disebabkan sekarang punya model,
dia tak ada bagi, supplier banyak tak bagi dah, macam you nak jual RM3.80, contohnya you kurangkan 20 sen daripada RM4 jadi RM3.8, so I takkan bagi you RM2.80. Maksudnya I kurangkan 20 sen on at the front cost, dia takkan bagi macam tu. So apa dia buat ialah you jual dulu RM3, tapi bila habis promosi you run report berapa banyak you dah terjual, dan kita akan bagi beza 20 sen tu you kali dengan berapa you jual, dan kita subsidikan balik, kita bagi balik. That means dia akan kontra lah. Kebanyakan supplier akan buat macam tu lah. So that's why yang KK Mart akan buat lah. Ataupun ada juga supplier yang bagi direct. Ini adalah pendekatan yang diorang buat. Kadang-kadang kalau macam yang Rahmah punya, ada juga konsep Rahmah yang mana diorang akan minta fund daripada government di bawah KPDHP, tapi yang tu dia punya subsidi sangat kurang. Diorang cover certain barang sajalah, tak semua. Tapi kalau dengan supplier, konsep yang macam itulah, dia akan jumpa supplier, akan cakap okay kita nak jual banyak ni, I nak support dari segi scan rebate. Lagi satu, kita kena tadi I ada terangkan trading term TTA. So TTA ni, agreement ni dalam tu dia ada bagi tahu kalau kita nak buat promotion, dia ada AMP cost, advertising and promotion cost. Yang AMP cost ni lah yang termasuk scan rebate, ataupun you nak buat mailer atau katalog, you nak minta dia participate masuk dalam you punya katalog dan bayar some amount, daripada agreement tu lah. Itu yang macam mana dia buat lah KK Mart ni. Harap dapat jawab soalan DP Grocery. Okay, yang kalau macam, okay, contoh, okay, saya punya shop tu, dia run business macam successfully lah. Macam saya punya graph tu dia semakin naik-naik tu. So kalau macam TTA, kondol lah macam tu, so saya nak deal with a supplier ke atau I nak deal with up to supplier? Macam mana? Sebab suara you putus tadi. Gondola Okay, tu, kat gondola tu. Okay, contoh. Okay, sekarang ni certain barang tu sales pun dia naik. Increase lah, okay. Okay, increase. Okay, tapi I nak lagi promotion macam harga jatuh tu. So saya nak deal with supplier ke atau saya nak deal with macam manager, dia punya company dengan manager? Oh, nak deal Ya. Okay. Biasanya selalunya kalau ini yang I faham lah you punya soalan. Maksudnya you nak deal dengan salesman ataupun manager. Ya. Okay, faham. Okay. Biasanya kalau you deal dengan salesman, first thing dia akan cakap dia tak ada budget. Ya. Ya, betul kan? Okay. Ya, betul. Saya cakap saya dengar banyak kali. Ya, betul. Itu biasa. Okay. You kena faham kenapa dia cakap macam tu. Sebenarnya budget ada, tetapi dia takut bila dia guna budget tu dia akan jeopardize atau bukan bahayalah, dia akan kurangkan dia punya commission. Okay, dia akan kurangkan dia punya commission sebab salesman ada commission. So apa yang boleh saya advise, which is saya pernah advise lah sebelum ni, dan saya pernah buat dulu. So you tengok balik berapa dia punya sale. Katakan supplier tu dia punya sale dekat you punya outlet, katakan sebulan you purchase lebih kurang, contoh ya, 30,000. Contoh 30,000 ringgit in value lah. Satu you boleh getak dia. Okeylah, I tak nak ambil you punya barang. I ambil lain orang punya barang. I mean dengan supplier lain ataupun sumber lain lah. So satu dia akan berfikir balik tau. Kalau you tak nak ambil barang, you dah tak nak ambil barang dia, so dia dah hilang sale 30,000. So dekat mana dia nak ganti balik 30,000 tu? Sebab kalau dia tak dapat 30,000, of course dia punya sales target dia takkan achieve, and confirm kena tiaw lah. Pasal itu salesman punya KPI. So biasanya bila you cakap macam tu, dia akan bagi budget lah. Tapi
seelok-eloknya kalau you dapat grab dia punya sales manager is better lah. Sebab salesman ni dia akan cuba tai chi. Dia akan dia akan cubalah pusing, okey, oh ni tak boleh lah kita bagi trade offer, sebenarnya atau kita tak ada bajet lah. Sebenarnya bajet tu ada. You kena faham, salesman ni setiap salesman dia ada bajet, cuma bajet tu dia akan bagi dekat mana retailer yang baik. Secara mudahnya konsep favoritism lah. Favoritism. So kalau you dapat untuk jawab soalan tadi, it's better kalau you dapat pegang dia punya sales manager lah. So kalau dapat pegang sales manager dia memang itu antara yang terbaik lah. Sebab sales manager dia tak ada commission. Dia tak ada, dia tak ada kepentingan dari segi commission lah. Tapi dia merupakan decision maker untuk bagi bajet. So kalau you dapat pegang sales manager, it's better lah. Okay, faham. So lain soalan ada? Ada soalan lain selain pada DP Grocery? Okay, kalau tak ada soalan, kita ke topik apa nak kata, topik tambahan kot. Pasal SST. SST bermula pada hari ini. Iaitu 6 ke 8%, walaupun kedai tak ada terlibat, premis perniagaan tak terlibat dalam SST ni. Cumanya kebimbangan saya lah, dia akan reflect sikit dari segi transportation cost, sebab tu dalam konteks perkhidmatan. So saya tak pasti sebab yelah masih terlalu awal nak buat judgement. So kita akan tengok sebulan dua lah tengok macam mana. Tapi yang naluri saya, bukan naluri lah, daripada observation saya, kita akan ada sedikit kenaikan dari segi stok yang beli daripada supplier, especially supplier yang guna third party punya transporter. So yang itu yang saya rasa akan ada efek sikit lah. Tapi kita masih terlalu awal nak kata nak judge, tapi sedikit sebanyak akan ada kesan lah. Cumanya kita tak tahu kesan dia macam mana. Tapi kalau tanya saya personally, sebab saya dulu masa saya dekat Aeon, saya ada pergi masa saya ingat lagi masa zaman kerajaan lama, dia nak implement GST. So kita didedahkan dengan GST tu, dan GST lebih telus lah. Setiap layer akan ada charge dekat situ, dan nak berlaku sebarang manipulation tu memang susah lah. So secara jujur, kalau tanya saya secara peribadi, saya lebih prefer GST daripada SST. Tapi yelah, kita tak tahu macam mana diorang punya model, so just kita tengoklah. Cuma saya boleh agak akan ada kesan kepada harga barang disebabkan kos pengangkutan. Dan kalau tak silap saya, gudang yang menyimpan pun akan dikenakan charge SST 8%, dan mungkin mana-mana supplier yang guna gudang third party, kemungkinan dia akan transfer back this cost ke retailer. Itu yang saya nampak dari segi logik, melainkan ada mekanisme lain, saya tak pastilah. Tapi yang saya nampak itulah, SST akan ada sedikit kesan ke atas harga barang disebabkan kos perkhidmatan lah dari segi transportation dan juga penyimpanan stok gudang. Yang lain saya tak boleh komen tentang SST ni sebab baru je implement hari ni, tapi yang itulah. Dan untuk industri peruncitan lah, untuk industri lain saya tak nak sentuh sebab saya tak arif dalam bidang lain. Saya cakap dari konteks retail dan juga wholesale lah. Tapi bagi yang supplier yang memang dia macam contoh Adabi dia pakai dia punya
dia pakai distributor dia sendiri, dia tak pakai third party. Mungkin dia cuba absorb that 2% tu, tapi kita tak tahu jugalah, mungkin ada cost yang lain. Tapi dari segi logik ialah macam tu lah. Tapi tak tahulah, kena tengok nantilah, sebab sekarang ni dia takkan rasa kita akan tengok nanti bila kita tengok dia punya billing, bila keluar bill nantilah. Kalau 30 hari kan, contohnya kredit 30 hari, ada kita boleh tengok dari situlah kenaikan dari segi harga barang tu disebabkan transportation cost. Itu pandangan saya tentang SST. Ada soalan yang nak tanya pasal SST ni? Ada soalan? Okey, atau cadangan atau pandangan tentang apa-apa berkenaan convenience store ataupun SST, boleh inilah, boleh resap ataupun boleh utarakanlah kat sini. Sebab apa saya cakap ni, sebab saya pun ada buat partnership dengan Pertima. Kalau siapa tahu Pertima Terengganu yang canned food tu, kita has been appointed as a distributor untuk East Coast dan juga Northern untuk barangan Pertima. So tapi masih lagi belum dapat kontrak lah. So dekat kita tengah finalize, tengah buat agreement lah. Dan SST ni pun antara benda yang kena bincang lah dengan pihak Pertima. Sebab kami ni di peringkat distributor, of course lah akan guna lori lah untuk hantar, dan masih lagi dalam perbincangan lah. That's why saya jadikan, sebab saya juga merupakan consultant untuk satu distributor ni, dia panggil nama dia ZNZ Alpha Trading. So saya jadikan ZNZ Alpha Trading ni sebagai case study saya. So saya bukan saja saya dengar daripada kebanyakan apa yang saya cerita sikit lah. Kebanyakan apa yang saya cakap ni, satunya saya dapat information daripada market. Yang kedua, setiap training ataupun coaching yang saya buat ataupun partnership yang saya buat dengan entiti lain ataupun company lain, saya akan jadikan itu sebagai case study dan relatekan dengan apa yang berlaku lah. That's why saya cakap tidak hanya daripada satu sumber, tapi saya apa yang saya alami lah. Dan untuk SST ni, saya akan jadikan yang company distributor ni yang saya buat partnership ni sebagai saya punya case study lah. Dan saya akan tengoklah adakah dia akan reflect atau tidak nanti. So mungkin untuk next saya akan ceritalah apa orang kata kesan di atas SST ni berdasarkan apa yang dialami oleh syarikat ni nantilah. Itu yang saya boleh share lah. Dan biasanya apa yang saya cakap ni berdasarkan pengalaman dan juga macam saya cakap tadi daripada sumber lain dan juga pengalaman sendiri. Saya akan cuba rumuskan lah. Dan ia mungkin saya tak cakap lah saya betul 100%. Apa yang saya cakap ni mungkin ada yang 80% betul, 20% tak betul. Tetapi sekurang-kurangnya kita ada guideline lah dekat situ. Kita ada orang kata benchmark apa yang kita buat tu, adakah nak kata betul 100% atau tidak, dia lebih kepada kita ada guideline ataupun garis panduan yang kita buat ni, okay, at least at par dengan amalan industri ataupun apa yang industri practice. Kalau tak, kita takut kita terlampau jauh pun tak boleh juga. Nanti sebab bila terlampau jauh, kita tak tahu demand atau trend market tu pun menyebabkan kita buat bisnes tapi kita tak tahu dia punya orang kata apa, revenue tu tak nampak. At least kita tak banyak, sikit pun at least kita selarilah dengan industri punya practice. Itulah tugas saya untuk at least bantu ataupun
bagi pandangan supaya retailer-retailer yang orang kata new player ni buat benda yang orang kata selari dengan market punya situation. Sebab macam saya cakap selalu lah, saya macam mana nak cakap saya bukanlah nak kata 100% expert, tetapi saya cuba untuk assist atau bantu at least lah. Bagi saya satu kepuasan bila saya bagi guideline atau bagi nak kata tunjuk ajar ataupun advice dan hasil dia nampak, itu satu orang kata satu kepuasan untuk saya lah. Macam contoh tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam ni ada bisnes, tapi bila saya guide yalah, nampak improvement tu, bagi saya satu kepuasan untuk saya lah. Dan saya rasa end of the day saya dapat rasakan yang itu satu sumbangan saya kepada komuniti. Walaupun yalah, kita kalau tanya orang lain pun, kawan-kawan saya pun dalam retail pun dia akan cakap you bantu, you dapat apa. For me, my principle is very clear. I nak tolong seberapa banyak retailer atau entrepreneur dalam retail ni untuk develop their own business. Sebab kebanyakan yang ada dalam market sekarang ialah tycoon yang besar lah. So banyak yang kita kecil-kecil ni mati. At least kita boleh bernafas sikit pun okey lah. Kita dapat curi sikit market share tu pun okey lah. Walaupun tak banyak, at least kita ada peluang untuk so-called cari rezeki ataupun buat bisnes lah. So maknanya kita boleh survive jugalah, sebab kita tahu sekarang banyak company yang dah slash ataupun dah reduce pekerja sebab AI ni memang satu ancaman sebenarnya, artificial intelligence ni. So banyak designer, for example my friend, dia ada satu company distributor, dia dah cut half daripada dia punya designer, dah buang separuh daripada designer dia sebab dia dah bergantung kepada AI. So kat mana dia orang nak pergi, yang mana yang susah nak dapat kerja ni. That's why dia akan start buat business, contohnya macam retail. Dan for me, tugas saya untuk bantulah macam mana at least as a start lah. Lepas tu bila dah grow, it's up to you lah, you nak tanya pandangan saya ataupun you nak pergi sendiri, is up to you lah. Itulah tugas saya sebenarnya. Saya nak bantu dan cuba yang terbaik lah. Walaupun yalah, kita tahu dunia semakin mencabar, then we have to survive dan keep strong lah. So ada soalan ataupun apa-apa yang nak ni? Okay ya, DP Grocery. Okay bang, baru-baru ini saya tengok satu berita, 7-Eleven tu dia record high profit in 4 quarter. Ya. Ya, okay. Sebelum tu macam zaman 2004 tu, 7-Eleven tu dia top mana-mana orang customer tu mana mau pergi, okay, 7-Eleven. Tapi sekarang tu Family Mart pun ada, CU pun ada, yang baru-baru ni KL tu dia Bila-Bila Mart tu sekarang popular. Bila-Bila Mart, ya. Bila-Bila, itu saya tengok Bila-Bila Mart dalam 3 tahun ni dia sudah buka 50 outlet. Okay, so macam new beginner, macam saya nak buka yang store tu, it is possible to grow my store. So upcoming or new beginner. Oh, that means opportunity lah. Ya. Lepas tu networking tu macam boleh kumpul. Lepas tu networking tu macam mana kita cari networking. So I faham, maksudnya opportunity you untuk grow. Dan yang pertama lah, yang keduanya macam mana you nak dapatkan networking. Ya. Untuk grow, untuk support lah.
you punya expansion tu. Betul kan? Ya. Okay. So macam ni. Satu, okay. Apa yang saya boleh advice lah dari segi opportunities tu, satunya my advice, sebelum you nak buka outlet, satu you kena, the best is satu you kena study trend, keduanya you buat SWOT analysis lah. You kena faham you punya nature of business, apa kekuatan you, apa kelemahan you, apa ancaman you, apa opportunity you. SWOT analysis is the best orang kata mechanics lah untuk business expansion. Then of course lah you kena tengok location you untuk grow. So itu dari segi opportunity. Yang kedua dari segi networking. Okay. Let me share lah apa yang I buat sebelum ni, yang I dah develop a lot of networking. So kita sebagai entrepreneur ni ataupun usahawan retail ni, saya panggil usahawan retail lah. Kita kena satunya kita kena selalu yalah, bergaul tu satu hal lah. Keduanya kita kena aktif juga dalam komuniti. Saya bagi contoh, saya punya cara saya grow networking sampai sekarang lah. Satu, saya akan of course lah saya akan bila kita join whatever event ke whatever training apa-apa sajalah, dan kita the important things, satu, you kena ada name card. Biasanya saya perasan kebanyakan local small retailer dia tak ada name card tau. Sebabnya name card ni impact yang besar tau. Saya kalau boleh lah, saya serulah setiap orang buat name card. Simple name card pun tak apa. Yang penting ada nama, nombor telefon, email dan sebagainya. So you tukar-tukar name card. Sebab name card ni adalah orang kata permulaan untuk bina networking. Sebab mungkin sekarang you tak perlukan dia, tapi akan datang you tak tahu. Then you boleh call dia. Then satu ialah name card lah. Name card penting. Minta selalu kalau you jumpa siapa-siapa pun, at least you request for the business card. Itu untuk develop networking. Tak kisahlah dia bukan retail ke masa tu. Sekarang bukan retail, mungkin akan datang dia akan masuk join mana-mana company supplier, dan kita mungkin perlukan dia. That's why itu yang I buat lah sebelum ni. Yang kedua adalah, if kalau boleh, satu, Facebook, you active Facebook is good lah, tapi I kena bagi tahu kat sini, Facebook ni dia punya coverage dia tak berapa besar. So kebanyakan yang join Facebook ni adalah orang-orang yang macam yang SME punya player lah, SME dan orang kata yang kecil-kecilan lah. Banyak yang banyak netizen lah, senang cerita. Netizen banyak dalam kelompok Facebook. So apa yang I sarankan, the best this another way untuk you expand your network, untuk you grow your business is try to ni lah, kalau yang tak ada account, dah boleh start buat account, buka account LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn ni is a professional punya networking. So saya dah dalam LinkedIn ni since 2010. Dah lebih kurang 14 tahun dah saya dalam LinkedIn, dan I'm very active in LinkedIn. Kenapa saya cakap LinkedIn ni penting untuk networking? Sebabnya dekat LinkedIn kebanyakan company besar, contohnya FNN, DKSH, Nestle, apa lagi, Unilever, kebanyakan diorang akan aktif dekat LinkedIn. So dekat LinkedIn tu jugalah kita boleh buat business matching. Kadang-kadang kebanyakan I cakap terus terang, kebanyakan business opportunity I datang boleh katakan 80% dapat daripada LinkedIn. So dekat LinkedIn lah biasanya yang big bosses ataupun sales manager, you boleh buat networking kat situ. Selain daripada name card tadi, dan LinkedIn you boleh orang kata apa,
boleh explore lah. So itu menjawab soalan tuan tadi lah, macam mana nak expand the networking. Dan untuk opportunity, it's better for you to identify you punya kekuatan by inilah, buat SWOT analysis. Dan satu lagi, you boleh randomly dapatkan pandangan daripada customer, ataupun you boleh tengok surrounding competitor, apa yang customer cari. Dan lagi satu, selalu bertanya customer lah. Dan kalau ada staff, selalu bagi tahu staff, mungkin boleh buat satu form lah. Dulu I pernah buat satu form lah, yang mana form ni kita akan isi, ataupun kita customer isi macam apa barang you nak sebenarnya. Dan daripada situ kita boleh analyse lah, barang tu ada atau tak untuk kita punya store, dari segi assortment, inventory. Dari segi untuk kita tambah cawangan, you kena buat SWOT analysis macam saya cakap tadi. Dan make sure you punya, katakan you ada first outlet ni, you make sure outlet yang you ada ni, you betul-betul jaga yang cash flow dia cantik dan P&L dia cantik, yang betul-betul dah, orang kata dah strong lah. Baru you go for the next outlet. Pasalnya bila first outlet you dah strong, you dah tahu you punya kekuatan, dan you boleh copy that model to another outlet. Itu yang selalu saya bagi tahu. Kena kuatkan outlet asal. Bila outlet asal dah kuat dan kita tahu kelemahan, kelebihan dan sebagainya, it refer back to SWOT analysis tu, dan barulah kita boleh copy that model to another outlet lah. Itu dari segi opportunity you. Dan juga yang networking tadi, yang macam saya cakap lah, dua benda tu lah. Always have your business card, jumpa orang, ask for the business card, their business card, change the business card. Then kalau boleh you start aktif, ataupun at least lah you ada account LinkedIn, dan you boleh tengok apa yang ada dalam tu, dan kita boleh start keep in touch dengan player, big player ni. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Saya cakap terus terang, masa saya buat dekat Sasabil dulu, disebabkan saya aktif, Sasabil ni satu kedai runcit je dekat Kelantan. Tapi disebabkan I'm very active in LinkedIn punya platform, saya dapat deal direct dengan Jasmine. Sampai Jasmine, the head of, kalau kita tengok lah, kalau siapa boleh, kalau ada masa boleh Google apa nama Sasabil Trader ni. Dia kedai runcit biasa. Kalau tengok logik akal lah, kedai runcit biasa ni, siapa yang nak support? Lebih baik dia support Giant. Kalau kat Kelantan, lebih baik dia support Brilliant, Pasaraya Pantai Timur. Tapi disebabkan saya, yalah, kita consultant masa tu kan, saya aktif postkan aktiviti apa yang kita buat di apa nama, di Sasabil, sampaikan Jasmine, head of marketing Jasmine, offer untuk orang kata apa, offer untuk sponsor ni apa nama tu, signboard Sasabil. Sedangkan kita tahu ialah kita pun bukan besar kan, tapi disebabkan banyak aktiviti yang saya upload dalam LinkedIn, dia membuka mata lah kepada syarikat-syarikat besar ni untuk support. Itu antara tips jugalah untuk networking. Sebab kadang-kadang who knows, kadang-kadang brand besar tiba-tiba dia boleh offer kita something yang kita pun tak pernah fikir. Yang saya dapat dekat Sasabil ni. Sedangkan Sasabil tu kedai runcit biasa je, tapi dapat dia nak sponsor signboard. Ada yang company ice cream, the first supplier yang masuk dekat Sasabil, dia nak letak peti ice cream dia, dan dia sanggup bayar rental untuk cover kita punya cost elektrik. Itu yang saya rasa link ini actually powerful lah. That's why kalau siapa tanya saya akan bagi dua benda ni lah, business card dan in social media, LinkedIn lah. So lain
Ada soalan? Ada soalan lain yang ni nak tanya sebelum kita tamatkan kita punya kata apa topik malam ni? Oh, sebelum tu saya just nak bagi tahulah, saya rasa yang banyak yang dalam ni dalam grup apa? Grup komuniti peruncitan. Kalau tak ada dalam komuniti peruncitan pun saya percaya ada yang join saya punya forum retail, SME retail dalam Facebook kan. So cuma nak beritahu lah, hari Isnin ni saya ada buat online training lah, secara online daripada pukul 9 sampai 6 petang tentang pengurusan inventory. So kalau siapa nak join orang kata apa training tu, boleh pergi link yang saya pernah share sebelum ni. Tapi tak apa, saya akan lepas ni akan share balik link yang untuk join training tu. Tak mahal, about RM49 dia. Dah register, okay. Yang saya dah kata apa, saya akan share lah macam mana pengurusan inventory yang sebenar lah. Walaupun sebelum ni kita ada, siapa yang dah pergi seminar pun saya ada cerita, tapi ada yang setempat saya ada, sebab saya selalu upgrade saya punya modul based on current situation, sebab saya selalu buat analisis. So ada penambahbaikan ataupun info-info baru yang saya akan masuk dalam itulah dalam kata apa, dalam training ni nanti. So kalau siapa yang nak join, boleh join lah training tu nanti. Link dia nanti saya share lah dalam seminar. Saya masukkan balik dalam komuniti peruncitan dan juga dalam forum tu lah. So boleh register kat situ lah. So itu sajalah daripada saya malam ni. Terima kasih kerana luangkan masa. Oh, by the way, ianya direkod macam biasalah. So biasanya Google Meet ni dalam masa sehari, esok dia orang dah proses rakaman ni. So nanti saya akan share lah rakaman ni macam biasa dalam YouTube. So minta tolong kalau masuk YouTube tu, tolonglah subscribe, like, share and follow lah. Okay, terima kasih dan insyaAllah saya akan ada lagi benda-benda yang akan saya share lah 2 minggu lagi. So saya akan war-warkan atau announce dalam platform-platform ni lah, macam apa nama tu, komuniti peruncitan, Facebook dan sebagainya lah. So terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. So insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.